Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 Seksyen 22 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu cabaran belia kini terhadap perpaduan berintegrasi di bawah tema pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang iaitu Zulidah bin Nasri, saya sendiri, Nur Izzah Naidira binti Ruzlan, Muhammad Rashidin bin Ramli, Tiru Mogam anak lelaki Revi, He Chun Hao, Anas bin Muhammad Ghazali, Ahmad Irfan bin Aidi, Muhammad Firdaus bin Zulkarnain, Muhammad Aiman bin Muhammad Suhan dan akhir sekali Tang Yuwai. Pengenalan terhadap cabaran belia kini terhadap perpaduan berintegrasi adalah seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negara kita Malaysia ini merupakan salah satu sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum, etnik, budaya, warna kulit, agama, adat resam dan bahasa kebudayaan yang tersendiri. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai masyarakat plural paling berjaya di zaman ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan juga etnik daripada 14 buah negeri di Malaysia seperti mana yang kita tahu. Disebabkan kepelbagaian kaum dan juga etnik, maka wujudnya kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan agama. Jadi, dengan tema yang berkaitan dengan Kesepaduan Nasional ini, kami yakin penedahan cabaran yang berlaku dalam perpaduan berintegrasi akan membuka sedikit ruang dan membuka mata masyarakat, terutama golongan belia kini yang akan menentukan masa depan negara seterusnya. Sekian, terima kasih. Untuk metodologi kajian, penyelidik menggunakan dua kaedah iaitu kuantitatif dan kualitatif. Bagi kuantitatif, penyelidik menggunakan kaedah soal selidik. Penyelidik juga menggunakan kaedah soal selidik ini bagi mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh belia kini terhadap perpaduan integrasi. Di dalam kaedah kuantitatif ini mengandungi 3 bahagian iaitu demografi responden, pemahaman konsep dan juga amalan responden. Bagi kualitatif, kaedah kualitatif, kami menggunakan kaedah perpustakaan secara atas talian dengan melayari Google Scholar dan Scopus untuk mencari analisis ataupun jurnal berkaitan dengan perpaduan integrasi. Ia digunakan dengan lebih teliti dalam pencarian dan penulisan kajian ini. Assalamualaikum, nama saya Anas dan saya akan menerangkan sedikit mengenai perpaduan nasional. Perpaduan merupakan penyatuan atau pergabungan antara sesebuah pihak dan pihak yang lain, manakala nasional pula bermaksud bangsa atau kebangsaan. Jadi, perpaduan nasional boleh dikatakan sebagai pergabungan atau kesatuan bangsa dalam sebuah negara. Perpaduan nasional di Malaysia dilakukan dengan penubuhan satu ideologi negara di mana setiap anggota masyarakat hendaklah percaya bahawa mereka merupakan satu identiti. Cara ini akan mengeratkan lagi hubungan antara rakyat yang berlainan bangsa dan meningkatkan perasaan cinta akan negara melalui kerjasama antara rakyat. Alright, untuk asas integrasi individu belia adalah proses bagi mewujudkan satu identiti nasional yang di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah daripada segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan pertempatan dan sebuah unit politik. Okey, antara pengaji menggariskan 3 jenis belia yang dimasukkan dalam kajian tersebut. Antaranya adalah golongan belia institusi pengajian tinggi yang terdiri daripada 18 hingga 25 tahun. Okey, golongan ini terdiri daripada penuntut yang berada dalam institusi pengajian tinggi dan di pusat sekolah menengah. Okey, golongan kedua adalah golongan belia awal pekerjaan antara 18 hingga 23 tahun. Dan seterusnya adalah golongan belia industri 20 hingga 30 tahun. Terima kasih. Dalam menelusuri cabaran perpaduan integrasi belia kini yang kami kaji, yang pertama adalah rakyat Malaysia tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Rakyat Malaysia rata-ratanya hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain menjadi dangkal. Kebanyakan kaum di negara ini berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok sendiri sahaja. Dalam contohnya, Melayu akan berasa selesa dan selamat jika ada Melayu lain yang tinggal berhampiran dengannya walaupun Melayu yang hampir dengannya itu bukan saudara mara atau sahabat handainya. Begitu juga dengan kaum lain iaitu Cina dan India. Mereka lebih selesa dengan kaum sendiri berbanding dengan kaum yang lain. Proses sosialisasi yang terhad.
Yang pertama adalah ibu bapa sebagai ejen sosialisasi prima. Bintangan ini terjadi disebabkan kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain dibesarkan dalam persekitaran kaum masing-masing sahaja. Yang kedua adalah sekolah ejen sosialisasi sekunder. Penubuhan sekolah vernacular juga menjadi masalah kepada proses sosialisasi di mana anak Melayu akan ke sekolah kebangsaan, anak orang Cina akan ke SJKC dan anak orang India akan ke SJKT. Cabaran yang seterusnya berkaitan dengan perpaduan dalam integrasi adalah suasana politik dalam negara kita yang berasaskan kaum. Tidak dinafikan, kaum Melayu mempunyai parti politiknya sendiri yang memperjuangkan hak dan kepentingan Melayu saja, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau dikenali sebagai UMNO. Selain daripada UMNO, sesetengah orang Melayu menganggotai Parti Islam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PAS yang juga memperjuangkan kepentingan Melayu dan Islam. Begitu juga dengan kaum Cina dan India yang masing-masingnya juga mempunyai persatuan Cina Malaysia seperti MCA dan juga Kongres India Malaysia atau lebih dikenali sebagai MIC. Yang mana kewujudan parti-parti ini sebenarnya adalah untuk hanya memperjuangkan hak kepentingan antara kaum Cina dan juga kaum India di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan BID. Saya akan memperkenalkan tentang cabaran perpaduan integrasi, iaitu dalam rintangan mentaliti. Kita ada 3 rintangan, iaitu yang pertama ialah prejudice ataupun dengan kata lain ialah prasangka. Prejudice atau prasangka ialah pernyataan, pandangan, pendapat atau tanggapan yang dilemparkan oleh sesuatu kaum itu terhadap sesuatu kaum yang lain tanpa terpaksa dalam bukti yang. Dan yang kedua pula ialah stereotype. Stereotype ialah suatu tanggapan ataupun satu pemikiran yang telah ditetapkan terhadap setengah jenis orang ataupun benda. Contohnya, orang Melayu dikatakan sebagai satu kaum yang malas bekerja. Contoh yang kedua pula ialah orang Cina pula dikatakan tidak ada perkara yang lain lebih penting dalam hidup mereka, iaitu melainkan fat choy, iaitu buat duit. Dan contoh yang ketiga iaitu orang India pula dikatakan sebagai tidak boleh dipercayai, yang dengan erti kata lain iaitu tidak amanah. Dan rintangan yang terakhir pula ialah diskriminasi. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap sesuatu individu, iaitu dari segi warna kulit, pertuturan ataupun diskriminasi layanan kepada kaum lain. Terakhir untuk perpaduan integrasi ialah ethnocentrism. Sesuatu kaum itu dikatakan ethnocentric apabila anggota masyarakat atau kaum itu menilai budaya kaum lain berdasarkan kepada ukuran atau standard budaya kaum itu sendiri saja dan menganggap nilai-nilai budaya kaum lain itu lebih rendah tarafnya. Ethnocentrism juga melahirkan ekstremis dan terlampau, baik yang berunsurkan agama dan kepercayaan maupun budaya. Akhir sekali, saya akan ulaskan harapan dan kesimpulan. Seperti cabaran-cabaran yang telah digariskan di atas, terutama di bahu para belia kita, sesungguhnya ianya mendorong setiap pihak untuk sama-sama membantu bagi memastikan konsep yang diutarakan ini dapat dicapai matlamatnya dengan berkesan. Golongan belia sebagai pewaris bangsa dan negara sewajarnya didedahkan dengan pena sejarah bagi mengenal erti pentingnya kejayaan ditinta dalam mencanai konsep perpaduan. Di bahu belialah juga dan punya harapan menggunung bagi memastikan konsep ini bukanlah hanya tercatat cantik di kertas atau sekadar menjadi retorik politik semata-mata,